A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam أو أجهل أو جهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Baik, kata pengarang muka surat 55, zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan khususiat, iaitu keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia difardukan pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, iaitu 2 hari sebelum tibanya Syawal. Jadi zakat fitrah, zakat ada 2. Satu zakat zakat harta, dan satu lagi zakat badan, ataupun kita lebih kenal dengan nama zakat fitrah, yang merupakan khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah zakat fitrah. Adapun zakat harta, maka itu pun ada juga pada umat-umat yang terdahulu. Bila difardukan zakat fitrah difardukan pada tahun kedua Hijrah, sama dengan tahun difardukan Ramadan. Cuma zakat fitrah difardukan dalam bulan Ramadan. Jadi puasa lebih awal lah. Kefarduan puasa tu lebih awal, kan? Pada bulan Syaban, kan? Kalau tak silap, pada bulan Syaban difardukan puasa Ramadan. Adapun zakat fitrah difardukan pada bulan Ramadan, iaitu 2 hari sebelum tibanya Syawal. Baik. Pengertian. Pada dasarnya ia berasal daripada kalimah bahasa Arab, iaitu zakat al-fitr, zakatul fitri, bahasa Arab dia. Adapun pengertiannya dari sudut bahasa dan istilah pula ialah dari sudut bahasa, yang pertama membawa zakat dengan membawa makna an-numu, yang bermaksud berkembang. Zakat fitrah dengan makna al-khilqah, iaitu fitrah kejadian. Itu makna zakat dan juga makna fitrah. Zakat ada banyak makna dah. Dia akan sebut beberapa makna. Dalam ni dia datangkan tiga makna zakat. Lepas tu makna fitrah satu ni lah dengan makna al-khilqah, iaitu fitrah kejadian. Itu makna satu persatu. Adapun makna dia secara sempurna, maknanya dari segi syarak, dia akan sebutkan selepas ni. Dan zakat juga membawa makna al-barakah, yang bermaksud keberkatan. Dan zakat juga bermaksud ziyadatul khair, yang bermaksud bertambah kebaikan. Dan pada zakat ada ketiga-tiga makna ni lah perkataan zakat tu. Dan dari segi ibadat zakat tu sendiri, memang akan menyebabkan harta kita ni semakin berkembang sebenarnya, dan juga menyebabkan harta kita ini diberkati, dan akan menyebabkan bertambahnya kebaikan, sebab zakat yang kita keluarkan. Dari segi istilah, zakat fitrah ialah ismun lima yukhraju an badanin ala wajhil makhsus. Terjemahan dia, zakat adalah nama bagi harta yang dikeluarkan kerana diri, mengikut cara-cara tertentu, mengikut syarat-syarat dia lah, syarat-syarat yang tertentu yang akan disebutkan nanti. Jadi zakat fitrah ni kita keluarkan harta kita lah, yang kita keluarkan harta kita, harta lebihan pada malam raya dan siang hari raya, kerana diri. Syarat dia nanti kita akan tengok seseorang tu
zat ataupun diri seseorang tu dapat satu juzuk daripada bulan Ramadan dan dapat satu juzuk daripada bulan Syawal. Itu syarat dia lah. Atau sebab tu disanggihkan zakat badan. Kalau badan ataupun diri seseorang tu tak ada, dengan makna dia dah meninggal dah waktu bulan Ramadan, itu memang tak diwajibkan zakat pun ke atasnya. Ataupun dia tak sempat sampai bulan Syawal, badan ataupun diri seseorang tu tak ada pun pada bulan Syawal, tidak dapat satu juzuk daripada bulan Syawal, awal-awal lagi tidak diwajibkan zakat kepada dia, sebab tak cukup syarat lah. Jadi kita akan keluarkan harta apa tu, iaitu makanan yang mengenyang bagi sesebuah negeri ataupun sebuah tempat tersebut lah. Apa makanan asasi dia yang yang dimakan pada kebiasaannya. Baik. Itu makna zakat fitrah dari segi istilah. Kemudian pengarang nak sebutkan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Ada 5 waktu zakat fitrah. Yang pertama wajib, iaitu sempat sebahagian akhir daripada Ramadan dan sebahagian awal daripada Syawal. Jadi kewajipan kewajipan zakat fitrah ni dia tersusun ataupun daripada 2 sebab. Yang pertama, dapat sebahagian daripada bulan Syawal, daripada Ramadan, dan dapat sebahagian daripada bulan Syawal. Itu syarat dia lah. Dia tersusun daripada 2 sebab. Kalau berlaku satu sebab lagi tak berlaku, maka tak diwajibkan zakat. Contohnya Ramadan dia sempat sebelum sampai Syawal, sehari lagi sebelum Syawal dia meninggal. Jadi dia tidak dapat satu juzuk daripada bulan Syawal, maka tidak diwajibkan zakat pun ke atas diri seseorang tu lah. Contohnya seseorang tu dia ada tanggungan dia 5 orang. Dan 5 orang tu tanggungan dia, anak dia tu meninggal beberapa jam lagi sebelum masuk bulan Syawal, sebelum terbenam matahari akhir Ramadan tu. Jadi tak wajib dia bayar zakat bagi ke 5 orang anak tersebut. Sebab syarat dia mesti dapat sempat sebahagian akhir daripada Ramadan dan sebahagian awal daripada Syawal, ataupun sempat satu juzuk daripada bulan Ramadan dan satu juzuk daripada bulan Syawal. Itu syarat wajibnya. Sekarang ni kita wajib tak lagi? Kita belum wajib lagi sebab kita tak tahu kita hidup tak lagi sampai Syawal ni. Kalau azan maghrib akhir Ramadan nanti, sama ada hari Jumaat ataupun hari Sabtu, kan, azan maghrib pada nanti akhir Ramadan, dan kita masih hidup, maknanya kita dapat satu juzuk daripada Syawal dan dapat satu juzuk daripada Ramadan, maka waktu tu wajib kita keluarkan zakat dah bagi diri kita dan orang yang di bawah tanggungan kita. Dan kalaulah kita meninggal, maka akan diambil daripada harta yang ditinggalkan, kan, harta warisan atau pusaka yang ditinggalkan, diambil kadar zakat untuk diri dia lah. Sebab dia dapat waktu wajib betul. Cuma diharuskan untuk kita keluarkan zakat. Kita keluarkan zakat bermula pada awal Ramadan. Itu waktu harus. Sekarang ni waktu yang harus untuk kita keluarkan zakat. Sebab tu dia kata yang nombor 2 harus bermula pada malam 1 Ramadan. Sebab zakat ni bila berlaku satu sebab, maka boleh kita takdimkan. Sekarang ni kan kita sebut tadi dia ada 2 sebab kan. Yang pertama, sebab dapat satu juzuk daripada Ramadan, dan satu lagi dapat satu juzuk daripada Syawal. Sekarang ni baru berlaku satu sebab. Jadi apabila berlaku satu sebab, benda yang nak wajib tu dia perlukan 2 sebab. Apabila berlaku salah satu sebab, dah boleh dah untuk kita takdimkan zakat tersebut. Kalau tak berlaku mana-mana satu daripada 2 sebab tu, tak boleh kita nak takdimkan. Contohnya bulan Syaban, kita nak takdim dah bayar zakat fitrah, tak boleh. Sebab salah satu sebab belum berlaku. Jadi harus bermula pada malam 1 Ramadan. Sekarang ni waktu harus ni. Sekarang kita ni kan waktu harus. Sunat setelah terbit fajar 1 Syawal.
setelah terbit fajar 1 Syawal sehingga sebelum solat sunat hari raya. Itu waktu sunat. Waktu sunat. Waktu yang afdal untuk kita bayar. Cuma biasanya orang bayar awal sebab takut lupa, takut kalut, kan. Jadi mereka bayarlah awal. Tak ada masalah lah. Boleh. Makruh selepas solat sunat Aidilfitri sehingga sebelum maghrib tanpa uzur. Selepas solat sunat Aidilfitri sehingga sebelum maghrib. Sehingga sebelum maghrib. Sebab bila masuk maghrib tu, tanpa ada keuzuran, dia takhirkan, dia lewatkan bayar zakat, hukum dia haram. Bawah tu dia kata haram selepas 1 Syawal tanpa uzur. Lepas tu dia buat catatan bawah tu lah, antara perkara yang diberi keuzuran adalah menunggu kaum kerabat atau orang yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Baik, syarat wajib. Syarat wajib zakat. Dia ada syarat dia. Kalau tak cukup syarat ni, tak wajiblah zakat, kan. Diwajibkan zakat fitrah dengan 4 syarat. Yang pertama, sempat pada waktu diwajibkan zakat, iaitu sempat seketika pada akhir Ramadan dan permulaan bulan Syawal. Jadi kalau dapat salah satu je, anak lahir bulan selepas maghrib 1 Syawal. 1 Syawal tu masuk je azan maghrib tu, anak dia keluar. Jadi anak tu tak wajib zakat. Dia cukup keluarkan untuk diri dia, untuk isteri dia. Anak dia tak wajib. Sebab apa? Anak dia keluar malam 1 Syawal. Jadi anak dia tak sempat dapat 1 juzuk daripada Ramadan. Adapun kalau anak dia keluar sebelum azan maghrib tu, sebelum terbenamnya matahari akhir Ramadan tu, 30 saat lagi nak azan, anak dia keluar, lahir waktu tu. Elok anak dia keluar azan maghrib, terbenam matahari. Jadi waktu tu wajib zakat lah, sebab dia dapat sebahagian daripada Ramadan dan sebahagian daripada Syawal. Justru tidak wajib zakat dengan perkara yang berlaku setelahnya, seperti melahirkan anak, bernikah, masuk Islam, menjadi kaya dan memiliki hamba selepas masuk malam raya. Jadi kalau dia menikah dengan isteri dia, menikah selepas maghrib, jadi dia tak wajib bayar zakat untuk isteri dia tu. Sebab cakap apa? Selepas dia baru wajib bagi nafkah. Sebelum tu dia tak wajib bagi nafkah lagi, kan. Jadi isteri tu tak bersama dengan dia lagi, dia tak jadi isteri dia lagi sebelum 1 Syawal tu. Jadi isteri itu bersama dengan dia selepas 1 Syawal. Jadi sebelum tu dia tak ada kaitan lagi. Yang tu juga masuk Islam selepas maghrib 1 Syawal. Jadi sebelum tu, waktu Ramadan tu memang dia dapat Ramadan, dapat 1 juzuk Ramadan, tapi walaupun dapat 1 juzuk Ramadan, dalam keadaan dia bukan Islam. Syarat dia Islam, kan. Syarat dia orang tu adalah orang Islam, yang seperti syarat yang akan disebutkan nanti nombor 3. Sama ada juga dia dapat hamba, memiliki hamba selepas maghrib. Saya buat keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samalah juga kalau dia memiliki hamba selepas masuk malam raya, kan. Sama jugalah. Sebelum tu hamba tu belum lagi milik dia, tak ada kaitan lagi dengan dia. Dan dia pun tak perlu pun nak bagi, tak wajib pun lagi bagi nafkah dekat hamba tu, kecuali selepas hamba tu jadi milik dia, itu selepas masuk malam raya. Jadi dia tak bersama-sama dengan dia lah. Dia waktu bulan Ramadan, dia belum lagi ada kaitan dengan hamba tu, dia tak wajib pun nafkah lagi. Selepas tu baru wajib nafkah. Jadi dia kira dapat 1 juzuk lah, dia dengan hamba tu dapat satu juzuk je.
Hmm. Jadi tak wajib lagi lah, tak wajib dia bayar zakat bagi pihak hamba tersebut. Kena hamba dia, kena tuan dia hak sebelum tu lah. Adapun jika berlaku kematian ataupun talak selepas masuknya 1 Syawal, kewajipan zakat tetap tertanggung dan tidak gugur. Contohnya dia ceraikan isteri dia malam raya tu. Dia ceraikan isteri dia malam raya. Jadi zakat dia masih lagi kena bayar. Bagi pihak isteri dia, sebab isteri dia tu masih di bawah tanggungan dia pada waktu wajib tu. Bila masuk 1 Syawal, jadi isteri dia bawah tanggungan dia. Isteri dia sempat dapat satu bahagian daripada Ramadan dan satu bahagian daripada Syawal dalam keadaan masih di bawah tanggungan suami dia. Jadi suami dia kena bayar bagi pihak isteri tu. Itu juga kematian. Kalau kematian, kita waris-waris tu kena ambil lah, kena tarik daripada duit si mati tu untuk bayar zakat bagi pihak si mati. Yang kedua, seorang yang merdeka tidak diwajibkan zakat ke atas hamba, kerana ia diwajibkan ke atas tuannya. Jadi tuan dia lah, orang yang hamba ni dia tidak memiliki. Diri dia sendiri pun milik orang lain. Jadi dia yang akan bayar zakat bagi pihak dia adalah tuan dia. Yang ketiga, seorang muslim tidak wajib ke atas orang kafir untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya. Namun dibolehkan bagi mereka membayar zakat bagi pihak kaum kerabat dan hambanya yang Islam. Contoh, dia ada kaum kerabat, dia ni kafir, dan dia ada kaum kerabat dia yang Islam, dan kaum kerabat tersebut dia yang nafkahkan depa. Kewajipan nafkah tu ke atas dia, tapi dia kafir. Kaum kerabat dia tadi Islam, masuk Islam dah, jadi dia kena bayar zakat bagi pihak kaum kerabat dia tu. Ni antara surah orang kafir keluarkan zakat. Tapi bukan keluarkan zakat bagi pihak diri dia, tapi bagi pihak orang yang di bawah tanggungan dia, yang Islam lah. Orang yang bawah tanggungan itu orang Islam. Itu dia sebut sini, namun dibolehkan bagi mereka membayar zakat bagi pihak kaum kerabat dan hambanya yang Islam. Contoh, dia ada hamba dia Islam, jadi dia kena bayarlah zakat bagi pihak hamba dia yang Islam tu. Adapun orang yang murtad, dari segi hukumnya macam itulah. Contohnya mereka duduk di bawah negara Islam, dia kenalah tunaikan kewajipan tersebut, undang-undang. Adapun orang yang murtad tetap wajib membayar zakat fitrah yang ditinggalkan sepanjang tempoh murtadnya setelah dirinya kembali memeluk Islam. Dia tetap kena bayar. Orang yang dah asalnya Islam, lepas tu keluar daripada Islam, dia kena bayar. Kewajipan tu tidak gugur. Dia berbeza dengan kafir asli. Kan, kafir asli yang tu dia ringan sikit. Ada murtad ni dia berat sikit. Kafir asli masuk, tak perlulah nak bayar sebelum-sebelum ni. Tapi kalau murtad tak. Sebab dia memang tak gugur pun dia punya zakat dia. Dia kena bayar balik lah, ganti balik setelah dia memeluk Islam. Yang keempat, memiliki lebihan harta, iaitu makanan asasi bagi dirinya sendiri dan individu yang berada di bawah tanggungannya pada malam dan siang Aidilfitri. Lebihan harta pada malam dan siang Aidilfitri. Kalau dia ada lebihan harta bagi malam dan juga siang Aidilfitri, kat situ kita tak tengok lebihan harta dalam masa setahun, kita tengok lebihan harta dalam masa malam raya dan juga siang raya. Kalau ada lebihan harta bagi satu hari tersebut, iaitu malam dan siang hari raya Aidilfitri tu, maka dia wajib zakat lah. Kalau dia memang tak ada harta langsung, dia memang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, memang macam tu. Jadi tak ada dia, kalau dia ada memang kalau malam tu hak mana dia kerja tadi, jadi esok nak makan pula, kena kerja pula esok, itu memang dia tak ada lebihan harta langsung kan. Jadi dia tak perlu zakat. Dia tak perlu zakat. Biasanya orang ada lah kan lebihan ni,
kita kata kalau tak ada jadi macam ni kan, tak wajiblah zakat ke atas dirinya sebab tak cukup syarat. Memiliki lebihan harta iaitu makanan asasi bagi dirinya sendiri dan individu yang berada di bawah tanggungannya. Kena kira jugalah. Dia kalau dia ada, kalau dia tengok bagi diri dia untuk malam raya dan siang raya, okey, dia dah ada lebihan harta. Kemudian lebihan harta tu kena kira pula dia punya orang yang di bawah tanggungan dia, isteri dia, anak-anak dia. Lepas tu bila dah selesai dah nafkah untuk isteri dia untuk malam dan untuk keperluan makanan asasi isteri dia pada malam dan siang hari raya, begitu juga untuk anak-anak untuk malam dan siang hari raya. Kalau ada lebih lagi, lebih daripada tu, barulah kita kata kena zakat. Kena zakat tu atas diri dia dan juga anak-anak lah, kalau duit tu mencukupi untuk dia dan anak-anak. Tapi kalau lebihan harta yang dia ada tu hanya cukup untuk dia seorang, maka wajib keluarkan untuk dia seorang je lah. Yang isteri dia, anak-anak tak wajib dah lah. Ataupun lebihan harta yang dia ada cukup untuk bayar zakat untuk diri dia dan juga isteri dia. Jadi anak-anak tak cukup. Jadi wajib keluarkan untuk diri dia dan juga isteri dia sahaja. Kalau cukup semua, wajib semua. Cukup sebahagian, keluarkan sebahagian. Jadi bukannya kalau tak cukup terus tak keluarkan, tak. Hatta kalau untuk diri dia hanya dapat ada lebihan harta tu separuh gantang. Dia satu gantang tapi dia dapat separuh saja. Wajib dia keluarkan separuh gantang bagi diri dia. Apa yang dia dapat keluarkanlah, apa yang mudah. Mudah separuh tu je lah dia kena keluarkan, dah itu yang dia ada. Memiliki lebihan harta iaitu makanan asasi bagi dirinya sendiri dan individu yang berada di bawah tanggungannya pada malam dan siang Aidilfitri. Tidak termasuk dalam lebihan harta ialah pakaian, tempat tinggal dan khadam yang layak baginya dan mereka yang di bawah tanggungannya. Jadi pakaian, tempat tinggal dan khadam yang layak bagi dirinya tu tidak termasuk termasuk di dalam lebihan harta. Itu kita tak kira sebagai lebihan harta lah. Itu memang diperlukan. Dia ada tafsir dia lagi lah, huraian panjang dia lagi. Tapi kita ambil sikit-sikit je ni. Itu kena buka bab zakat atau hurai satu persatu. Ni kita nak lalu, kita ambil tahulah sebuah sedikit berkaitan dengan zakat. Baik, golongan yang ditanggung zakat fitrahnya. Yang pertama, isteri, walaupun dirinya berada dalam talak rajai atau talak bain yang hamil. Hal ini kerana nafkah mereka tetap wajib diberi. Adapun isteri yang nusyuz, derhaka dan ditalak dengan talak bain dalam keadaan tidak hamil, maka tidak diwajibkan zakat fitrah ke atas suaminya. Jadi isteri, suami lah, isteri ini di bawah tanggungan suami wajib nafkah isteri kan. Jadi orang kata apa, isteri ni di bawah tanggungan suami dia lah. Jadi suami dia yang wajib keluarkan zakat bagi pihak isteri. Walaupun isteri itu isteri yang diceraikan. Tapi ada syarat lah. Diceraikan tu dengan talak rajai. Talak rajai talak yang boleh dirujuk. Talak yang boleh dirujuk. Contohnya talak 1 ataupun talak 2. Jadi isteri itu di dalam talak rajai kan. Dia masih dalam iddah lagi lah. Jadi waktu dalam dalam iddah tu, suami masih lagi menanggung, kita kata menanggung isteri. Jadi suami itulah yang kena keluarkan zakat bagi pihak isteri. Begitu juga isteri yang dicerai dengan talak bain tapi dia hamil. Talak kan ada dua, satu talak rajai, satu talak bain. Talak rajai ini talak yang boleh dirujuk, talak bain tak boleh dirujuk. Talak bain pula ada dua, satu talak bain sughra, satu talak bain kubra. Talak bain sughra ni dia tak boleh rujuk. Nak kahwin boleh tapi kena dengan akad yang barulah kan. Contohnya orang yang dikhuluk, kita berlaku khuluk kan. Khuluk maksudnya tebus talak. Tebus talak dia termasuk dalam bain sughra. Begitu juga perempuan yang dicerai, isteri yang dicerai sebelum dukhul, sebelum berlaku hubungan suami isteri, masuk dalam bain sughra. Begitu juga isteri yang diceraikan dengan talak 1 dan talak 2 dan iddah dia habis, dia akan berpindah kepada talak bain lah, talak bain sughra.
Suami bila nak balik kepada isteri dia tu, bekas isteri dia tu, kena buat akad baru. Tak boleh nak rujuk. Dia kena buat akad kahwin sekali lagi lah. Adapun bain kubra, talak bain yang kedua, dia talak bain kan ada dua, sughra dengan kubra. Kubra ni cerai talak 3. Tak boleh nak kahwin lain dengan bekas isteri dia tu, kecuali dengan 5 syarat lah. Isteri dia tu kahwin lain kan, lepas tu habis iddah isteri dia, lepas tu isteri dia kahwin lain, lepas tu bersama dengan suami dia yang baru, lepas tu dia diceraikan oleh suami yang baru tu, lepas tu habis iddah. Habis iddah bagi penceraian yang dengan suami baru tu, barulah suami lama boleh kahwin balik dengan isteri dia tu. Jadi isteri yang dicerai dengan talak bain dengan keadaan hamil, suami dia masih tanggung lagi lah nafkah dia tu. Jadi dia kena keluarkan zakat bagi pihak isteri dia. Adapun isteri yang nusyuz derhaka dan ditalak dengan talak bain dalam keadaan tidak hamil, maka tidak diwajibkan zakat fitrah ke atas suaminya. Yang kedua, ibu bapa dan ke atas. Ibu bapa dan ke atas, tok lah. Tok wan. Ibu bapa dan ke atas yang miskin. Berarti ada kaedah yang miskin yang berada di bawah tanggungan anaknya. Kalau ibu bapa yang kaya, tak lah. Ni ibu bapa yang miskin, yang mana anak dia yang tanggung mak ayah dia tu. Waktu tu anak tu keluarkan zakat bagi pihak ibu dan ayah dia. Adapun ibu bapa yang berharta, zakat fitrah wajib ke atas diri mereka sendiri, bukan ke atas anak. Biasanya mak pak ada lah kan. Jadi mereka keluarkan sendiri lah kan. Boleh nak keluarkan bagi pihak ibu ayah, boleh, tapi kena minta izin. Gitu juga mak ayah nak keluarkan bagi pihak anak yang dah besar, yang mampu bekerja kan. Jadi nak keluarkan bagi pihak mereka ni kena minta izin. Yang ketiga, anak-anak lelaki dan perempuan yang miskin dan tidak mampu untuk mencari nafkah buat dirinya. Jadi anak lelaki, perempuan yang miskin, tak mampu nak cari nafkah, jadi mak pak ni tanggung mereka. Jadi mak pak itulah yang banyak zakat untuk mereka. Hamba kerana zakatnya yang ditanggung oleh tuannya. Yang keempat, catatan, miskin yang dimaksudkan pada bab zakat fitrah ialah orang yang tidak mempunyai lebihan harta sama ada keperluan dirinya dan individu di bawah tanggungannya pada malam dan siang hari raya. Itu yang dimaksudkan miskin pada bab zakat fitrah ni. Yang kedua, disyaratkan bagi individu yang hendak ditanggung zakat itu Islam. Disyaratkan bagi individu yang hendak ditanggung zakat itu Islam. Jadi kalau contoh dia Islam, mak ayah dia susah kan, mak ayah dia susah, tapi mak ayah dia bukan Islam. Mak ayah dia orang susah bawah tanggungan dia, tapi mak ayah dia bukan Islam. Jadi tak cukup syarat lah. Syarat dia individu yang dia tanggung tu mestilah Islam. Kalau bukan Islam, tak lah, tak wajib. Jika anak ingin membayar zakat bagi pihak ibu bapanya yang kaya atau anaknya yang sudah baligh, jika anak ingin membayar zakat bagi pihak ibu bapanya yang kaya atau mak pak nak keluarkan bagi pihak anaknya yang sudah baligh, maka hendaklah meminta izin daripada mereka. Kena minta izin. Jika seorang itu hanya mampu membayar sebahagian zakat fitrah yang wajib, maka hendaklah menurut keutamaan sebagaimana tertib berikut. Ni yang saya sebut tadi kan. Dia hanya mampu bayar sebahagian. Contohnya dia ada lebihan harta, tapi lebihan harta tu kalau kita buat dengan harga sekarang kan, RM7. Jadi dia ada 5 orang anak. Jadi 7 kali 5 35 lah. Dia, isteri dia, anak dia 3 orang, semua 5 orang, jadi 35. Jadi 35 ringgit untuk zakat tu lah. Satu kepala RM7. Jadi dia ada lebihan harta, tapi lebihan harta dia hanya RM14 sahaja. Kita buat masalah, dia ada RM14. Jadi dia nak kena keluarkan untuk siapa? Dia ada tertib dia tu, siapa yang dia nak kena utamakan. Tertib ni dia ajaklah kat sini. Dia kata sebagaimana tertib berikut. Yang pertama sekali diri sendiri. Awal sekali dia kena keluarkan untuk diri dia. Okey, ada lebih lagi. Tadi ada 14-an. Jadi dia keluarkan untuk isteri dia. Lepas tu ada lebih tak lagi? Tak ada lebih dah. Kalau tak ada lebih dah, hak lain tu tak wajib dah lah. Takat mana yang mampu. Ada lebih lagi, nak takdimkan siapa? Nak dahulukan siapa? Anak kecil. Anak dia lah. Dia, isteri dia, lepas tu anak dia yang kecil. Lepas tu ada lagi. Dan ada lagi orang bawah tanggungan dia.
Okey, dahulukan ayah. Ayah dia pula. Ayah, lepas tu ada datuk duk tanggung juga. Ayah dan datuk ke atas. Ada lebih lagi, dan ada juga orang yang di bawah tanggungan dia lagi. Mak pula dan nenek ke atas. Lepas tu barulah anak yang sudah dewasa yang wajib ditanggung dan hamba. Anak yang dewasa yang masih di dalam tanggungan lah. Contohnya sebagai ayah, kita sebagai ayah ada anak dewasa tapi anak tu tak boleh bekerja, lumpuh dan sebagainya, yang di bawah tanggungan ibu ayah dia. Jadi dia ni turutan dia ni second last lah. Second last. Kita akan dahulukan orang-orang lain dulu. Akan dahulukan isteri, anak, ayah, dan ke atas mak, dan ke atas boleh sampai anak yang dewasa yang ditanggung. Lepas tu terakhir sekali hamba dan hamba. Kadar dan syarat zakat fitrah. Kadarnya adalah 1 gantang sok bagi setiap individu, iaitu kira-kira 2.75 kg. Disyaratkan pada makanan asasi tersebut 2 perkara, iaitu makanan asasi yang hendak dikeluarkan berdasarkan tempat individu yang membayar zakat. Makanan asasi yang hendak dikeluarkan berdasarkan tempat individu yang membayar zakat. Jadi makanan asasi, contoh kita di sebuah negeri tu, contoh kata di Kedah, kebiasaannya orang bayar, orang guna apa makanan asasi dia? Nasi apa? Nasi apa yang apa Ustaz Ahmad? Yang kebanyakan orang makan, dia bukan ikut jenis individu tu makan lah. Orang kalau orang makan basmati, dia kena keluarkan harga basmati dak. Dia tak syarat macam tu. Dia sebenarnya dia kalau ikut hukum yang wajibnya, iaitu berdasarkan kebanyakan yang diguna pakai. Ghalib kebiasaan makanan asasi yang biasanya dipakai di sebuah negeri. Sebab tu kalau ada orang tu, orang Arab, dia mai duduk kat Malaysia, dia makan roti. Jadi makanan asasi dia roti, dia tetap kena banyak berah. Dia ikut kod makanan asasi yang digunakan oleh satu negeri tersebut. Kebanyakannya pakai apa? Jadi kebanyakannya bukan pakai basmati. Sebab tu yang wajib tu RM7 tu. Kan? Jadi kalau orang yang makan basmati tapi banyak dengan harga RM7, dia punya zakat sah. Yang kedua, ia tidak rosak. Ni cerita dululah kan, duk makan, kita duk bayang guna berah. Masih ada lagi kan. Tapi kebanyakan orang sekarang ni banyak guna duit. Jadi dia buat sikitlah perhatian hukum membayar zakat fitrah dengan duit. Hukum asal zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i adalah membayarnya dengan makanan asasi kepada fakir miskin. Walaupun demikian, Majlis Agama Islam negeri-negeri di Malaysia telah berfatwa dan membenarkan bayaran zakat fitrah menggunakan wang sebagai ganti kepada makanan asasi. Justru sila rujuk kepada pihak berkuasa di tempat masing-masing. Inilah. Ni kita taklid lah. Kita taklid mazhab lain. Taklid mazhab lain. Adapun kalau ikut asal mazhab Syafi'i, bayar dia guna makanan asasi lah. Jadi sekarang ni kita pakai duit. Wallahu ta'ala a'lam. Takat ni saja kita baca malam ni. Wallahu a'lam.